وصل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukalah segala ikatan simpulan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ajarkanlah kepada kami kefahaman agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pengetahuan daripada Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kepadamu kami meminta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik lagi suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaa'an min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi kepada semua yang sedang berada di dalam live ini. Ahlan-ahlan kepada semua. Salam pertemuan dalam program Hayati Quran siri yang ke-704 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana pada pagi ini kita akan berkongsi ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 daripada surah At-Taubah, surah yang ke-9, muka surat 189. Ahlan-ahlan, saya nak raikan dahulu yang saya perasan ada Fazila Mansur, Yati, Nilma, Wanzu, Amidah Azmi, Salma, Ica Caca, serta yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Begitu juga ahlan-ahlan Safia Safian, Acin Alin, Kamiza Muhammad Amil, Ana Sukaimi, Nur Asikin, Saadia Hasan, serta Fauzan Muhammad, Kamiza Muhammad Amil, Wan Muhammad Suid. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam. As-Sulaimi, Zahra Alias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Harap semua berada dalam keadaan sihat, di dalam jagaan Allah, bahagia, ceria. Allah murahkan rezeki, Allah limpahkan dengan kesihatan dan afiah yang berterusan, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan keluar daripada setiap kesulitan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jom kita baca ayat ini terlebih dahulu. Ayat yang ke-16 tak panjang ayatnya, pendek. Namun kita tahu kenapa kita baca, kerana setiap satu huruf yang kita baca Allah limpahkan dengan 10 rahmat. Dan setiap satu huruf ada berkah, ada rahsianya yang tersendiri. Maka mudah-mudahan kita boleh sama-sama membaca insya-Allah. Ayat yang ke-16, muka surat 189, surah yang ke-9 At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. صدق Allahul Azim. Maka kita telah baca ayat yang ke-16 ini. Apakah tajwid yang kita nak ulang kaji pada pagi ini? Kita ambil satu hukum satu hari.
Tidaklah saya nak kupas keseluruhan perbincangan tajwid pada ayat ini kerana ada guru yang lebih layak, lebih mahir untuk melakukannya. Cuma pada pagi ini saya nak mengingatkan, apabila kita baca sesuatu huruf, kita kena beri perhatian bahawa huruf sebelumnya ataupun huruf selepasnya tidak terlibat di dalam menjadi penyebab berlaku perubahan pada sebutan huruf tersebut. Sebagai contoh, kadang-kala bila kita baca huruf tebal, huruf yang ada sifat itbaq, huruf yang ada sifat isti'la. Bila kita baca huruf yang tebal, maka huruf sebelum huruf tebal yang sepatutnya nipis, kita turut baca tebal. Ini selalu berlaku kalaulah kita tidak berikan perhatian. Maka sebagai contoh, pada ayat yang ke-16 ini, pada hujung ayat, di mana Allah berfirman dengan perkataan Wallahu, Wallahu. Maka kita tahu huruf waw adalah huruf yang nipis. Tidak ada isti'la, tidak ada itbaq, huruf yang nipis. Akan tetapi lafaz lam pada perkataan Allah adalah lafaz yang tebal. Perkataan Allah yang ada padanya huruf lam, Allah, maka lafaz tersebut adalah tebal, lam tersebut. Maka kadang-kala ada orang apabila tak beri perhatian, maka apabila dia nak baca huruf tebal, huruf yang sebelumnya sepatutnya nipis turut dibaca dengan tebal. Maka sebab itu ada orang daripada sepatutnya dia membaca wa nipis, wallahu, wallahu, waw nipis. Tetapi kerana dia nak baca lam yang pada kalimah Allah tebal, dia turut membaca waw tebal. Maka apa yang berlaku? Wallahu, wallahu. Sama juga macam Allah, nipis, lafaz hamzah tidak tebal. Tetapi apabila nak baca huruf tebal, maka dia tapau, dia wholesale, dia jadikan juga huruf sebelum itu tebal. Maka daripada Allahu jadi Allah, Allah. Daripada Wallahu jadi Wallah. Maka ini yang perlu untuk kita jaga. Setiap huruf kita kena beri perhatian kepada tebal nipisnya. Kita kena beri perhatian kepada segala sifatnya. Jangan huruf yang lain turut terkesan dalam cara bacaan huruf yang kita nak baca. Maka selalunya tebal nipis. Maka huruf yang tebal, maka kita jadikan huruf yang sebelumnya juga tebal walaupun sepatutnya nipis. Maka ini ulang kaji tajwid untuk hari ini. Jom kita lihat terjemahan ayat yang ke-16 sebelum kita lihat pengajaran yang ada pada ayat tersebut. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, am hasibtum an tutraku. Firman Allah, adakah? Allah menanya soalan. Tapi Allah tanya soalan bukanlah kerana Allah tidak tahu. Ianya adalah istifham ingkari, soalan yang menafikan salah faham yang berlaku. Firman Allah, adakah? Hasibtum, kamu menyangka, kamu merasakan, kamu mengira, bahawa, tutraku, kamu akan dibiarkan, kamu akan ditinggalkan, dalam kurungan, tanpa diuji, tanpa dibebankan dengan, tanpa diberikan tanggungjawab. Adakah kamu menyangka kamu tidak akan diuji? Maksud ujian di sini adalah peperangan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bermula daripada ayat yang kelima hingga ayat yang ke-15, Allah menyuruh orang beriman untuk bangkit memerangi musuh-musuh Islam yang telah banyak mengambil kesempatan ke atas umat Islam. Maka sebab itu, maksud daripada ujian di sini secara khusus adalah ujian dalam bentuk peperangan. Tapi sebenarnya ianya juga termasuk secara umum ujian-ujian yang lain.
Maka Allah bertanya, adakah kamu mengira yang kamu akan dibiarkan tanpa diuji? Maka kamu aman, kamu tak ada ujian, kamu best, kamu seronok, kamu dalam keadaan gembira, bahagia dekat dunia ni tanpa ujian. Maka Allah bertanya, adakah kamu ada sangkaan macam tu? Adakah kamu ada pengiraan sebegitu? Adakah kamu ada sangkaan begitu? Maka itu adalah salah faham sebenarnya. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas kalaulah rasa bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift Puteri Diana. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran azas. Begitu juga yang lain yang bantu komen dan lain-lain. Terima kasih kepada semua. Maka firman Allah, adakah kamu mengira yang kamu akan dibiarkan dalam kurungan tanpa diuji? Firman Allah seterusnya, walamma, dalam keadaan, padahal belum, ya'lam terjemah biasanya adalah mengetahui. Tetapi di sini kata para ulama tafsir, maksudnya belum jelas. Walamma, dalam keadaan masih belum jelas. Allahu, kepada Allah. Maksud kepada Allah ini adalah kepada seluruh manusia juga. Apakah yang belum jelas? Alladzina jahadu. Orang yang benar-benar sanggup melakukan mujahadah, pengorbanan. Di sini maksudnya adalah jihad. Minkum, daripada kalangan kamu. Walam yattakhidhu, dan mereka tidak menjadikan min dunillah, selain daripada Allah, wala rasulihi, dan mereka tidak menjadikan selain daripada Rasul Allah, walal mu'minin, dan mereka tidak menjadikan selain daripada orang-orang beriman, orang-orang musyrik dalam kurungan, walijah, sebagai teman setia. Maka pada bahagian ini Allah nak mengingatkan orang yang tak nak berjuang pada jalan Allah, orang yang tak nak melakukan pengorbanan pada jalan Allah, selalunya mereka adalah orang yang menjadikan selain daripada Allah dan Rasul, selain daripada orang beriman sebagai teman setia. Itulah musuh-musuh Islam. Itulah orang yang berperang melawan Islam. Maka sebab itu dia tidak mahu berjihad, berjuang pada jalan Allah untuk agama Allah. Sebab kawan dia begitu. Maka ini adalah sifat orang munafik yang kejap lagi kita akan baca. Maka Allah menerangkan, Allah nak menguji bukanlah kerana Allah tak tahu. Allah Maha mengetahui. Sebab itu Allah berfirman, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Maka ini adalah terjemahan ayat. Jom kita kupaskan ayat ini daripada pengajaran-pengajaran yang ada. Kita mula nak ambil ringkasan. Apakah ringkasan ayat yang ke-16 ini? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka di dalam ayat yang ke-16 ini, setelah hampir 10 ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan tentang perlu untuk bangkit melawan musuh-musuh agama, orang yang mengambil kesempatan ke atas agama, perlu bangkit untuk melawan mereka. Maka pada ayat yang ke-16, Allah menceritakan sebahagian daripada hikmah kenapa Allah mensyariatkan jihad dan berjuang pada jalan Allah. Maka ayat yang ke-16 menceritakan tentang sebahagian daripada hikmah pensyariatan jihad. Maka jom kita ambil pengajaran yang pertama. Pengajaran yang pertama, Allah menegur orang-orang beriman yang berlaku kepada mereka salah faham. Berlaku kepada mereka salah faham. Sebab itu Allah berfirman, am hasibtum an tutraku. Adakah kamu menyangka yang kamu akan dibiarkan tanpa diuji? Kamu dibiarkan tanpa disuruh berjihad. Adakah kamu sangka begitu? Di sini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah bahawa sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak salah faham dan sangkaan yang tak betul yang perlu untuk kita jaga pada diri kita. Manusia ni terlalu banyak sangkaan.
Kita kalaulah nampak orang lalu pun, kalaulah kita tak jaga, kita akan sangka macam-macam dengan dia. Padahal kita tak kenal pun dia. Kita tak kenal. Kadang-kala kan ada orang bila kalaulah tak kenal, kalaulah kenal mungkin. Ada orang bila contohnya nampak live saya, macam-macam sangkaan dia boleh ada. Ataupun contoh saya sendiri, apabila tengok live orang lain, kalaulah kita tak jaga, macam-macam sangkaan kita ada. Macam-macam sangkaan. Orang yang kita kenal pun macam-macam sangkaan tak betul yang kita ada. Sebab itu pengajaran daripada am hasibtum an tutraku. Apakah pengajaran yang paling besar? Pengajaran yang paling besar adalah sentiasa boleh berlaku sangkaan yang tidak elok, salah faham yang tak betul, yang sepatutnya kita jaga diri kita. Kita kena jaga. Sebab syaitan meletakkan pelbagai was-was pada hati dan pemikiran kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus menerus dia meletakkan bisikan, meletakkan was-was. Dan kalaulah kita tak jaga, maka akan datang pelbagai sangkaan yang tak betul, salah faham yang tak betul, dan kadang-kala kita percaya itulah benda yang betul. Kan? Benda tu tak betul, tapi kerana kita sangka, kita beri perhatian, kita akhirnya membawa kepada percaya. Sebab itu baru pagi tadi, lepas subuh, saya ada buat satu perkongsian daripada hadis Nabi SAW dalam satu perkongsian tertutup, yang mana Nabi SAW tegur, sabda Nabi SAW, iyyakum wadhan. Jagalah diri kamu daripada banyak sangkaan buruk. Maksudnya kena jaga. Kita ni akan sentiasa datang salah faham, sangkaan buruk. Maka Nabi SAW suruh jaga. Kenapa? Sabda Nabi SAW, فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. Kerana sangkaan buruk itu adalah sedusta-dusta, sebohong-bohong lintasan hati. Maka kena jaga, kena pelihara diri. Dan sebenarnya apa yang ayat ni sebut itulah realiti. Kan ayat ni sebut am hasibtum an tutraku. Adakah kamu mengira, kamu menyangka yang kamu akan dibiarkan dalam kurungan tanpa diuji, kamu akan dibiarkan tanpa disuruh melakukan jihad dan pengorbanan? Maka sebenarnya itulah realiti. Banyak orang apabila dia berubah menjadi baik, ataupun dia baru nak mengamalkan agama, ataupun dia baru nak berada pada jalan yang Allah suka, dia dah memang ada keyakinan yang Allah tak sepatutnya uji dia. Dan itu salah faham. Kalaulah itu yang sebenar, nescaya Allah tak akan uji para sahabat. Kalaulah kita lihat dalam sirah, Allah uji para sahabat dekat Mekah berapa lama? Bila Nabi SAW dah berhijrah, berapa lama? Adanya ujian. Bahkan lebih tinggi kedudukan daripada para sahabat, para nabi. Para nabi semuanya kena uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalaulah kita tengok orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, memang Allah uji. Memang Allah uji. Maka sebab itu permulaan ayat ini, Allah nakkan kita betulkan salah faham. Bahawa jangan ada salah faham kalaulah seseorang itu dia berubah menjadi baik, ataupun dia mula melakukan amalan yang baik, ataupun dia mula bertaubat, ataupun dia mula berpegang kepada agama. Jangan ada salah faham bahawa dia tak sepatutnya diuji oleh Allah. Lagi seseorang itu dekat dengan Allah, lagi Allah suka uji. Kerana ujian bukanlah kerana Allah benci. Ujian adalah kerana Allah nak meninggikan pangkat, darjat, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu adalah pengajaran yang pertama. Dan ini kita akan nampak situasi biasa apabila ada orang yang mula bertaubat. Dan kalaulah kita tak bantu dia, tak fahamkan dia, kadang-kala ada orang dia takwa hati untuk bertaubat. Dia kata sebelum ni hidup dia bagus, tenang. Tapi bila dah bertaubat makin banyak ujian. Memang itulah sebenarnya yang berlaku. Allah uji bukan kerana benci. Allah uji kerana Allah sayangkan seseorang tersebut. Sebab dunia ni memang Allah jadi untuk Allah uji kita.
Kita boleh baca dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Kita boleh baca pada permulaan surah surah Al-Kahfi. Allah memang menjadikan dunia untuk Allah uji. Lalu nikmatnya bila nikmat? Bila nak bahagianya? Bahagianya adalah selepas mati. Bahagia di alam kubur. Bahagia di mahsyar. Bahagia ketika dimasukkan ke dalam syurga. Maka itu adalah poin pertama yang saya nak streskan, yang saya nak point out, yang saya nak tekankan. Bahawa perlu untuk kita jaga diri kita daripada salah faham yang berlaku. Firman Allah, walamma ya'lamillah, dalam keadaan belum jelas kepada Allah. Ya'lam di sini memberi maksud di dalam tafsir, di dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di dalam tafsir Al-Wasit menyebut, ya'lam di sini bermaksud adalah at-tabyin, jelas. Maka Allah berfirman dalam keadaan belum lagi jelas kepada Allah. Apakah maksud di sini belum lagi jelas kepada Allah? Maksud di sini belum jelas kepada Allah adalah bukan kerana Allah tak tahu. Sebab itu di hujung ayat Allah dah tegaskan Allah Maha mengetahui. Maksud belum lagi jelas adalah, kata para ulama tafsir, Allah hendak menzahirkan kepada manusia lain siapakah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab kalaulah tidak, nanti manusia akan beralasan di hadapan Allah pada hari kiamat. Sebab Allah dah memang mengetahui, ilmu Allah Maha sempurna. Tetapi macam di dunia, bila nak berlakunya hukuman, bila nak jatuhnya hukuman itu adalah kerana adanya bukti, adanya perkara yang telah terzahir. Maka boleh bukti. Kita tak boleh menghukum kerana assumption. Kita tak boleh hukum. Oh, orang ni dia memang begini kerana saya rasa begitu. Maka dia mesti kena ada bukti. Allah dah memang tahu semua benda tentang manusia, sempurnanya pengetahuan Allah. Itu yang Allah jelaskan juga pada hujung ayat. Tetapi sebenarnya kenapa Allah datangkan ujian? Allah datangkan ujian supaya supaya manusia lain boleh nampak inilah perangai sebenar manusia ini. Inilah orang yang benar-benar beriman. Oh, inilah golongan munafik. Maka perlu untuk datangnya ujian supaya boleh dibezakan. Sebab kalaulah tak adanya ujian, dan antara ujian dimaksudkan di sini adalah perang. Kalaulah tak adanya perang dan tiba-tiba Nabi SAW kata orang ni munafik. Contoh, kalau dalam situasi pada zaman Nabi SAW kata orang ni munafik kerana Allah sebut begitu. Maka sebahagian daripada orang lain mungkin boleh tanya soalan, wahai Rasulullah, apa bukti dia orang munafik? Apa sebab dia orang munafik? Sebab orang munafik zaman Nabi dahsyat. Mereka solat berjemaah. Mereka datang ke masjid. Mereka solat berjemaah. Maka Allah datangkan ujian yang berat. Dan ujian di sini maksudnya kena berperang. Benda yang manusia tak suka buat, kena berperang. Adanya ujian perang untuk melawan musuh-musuh Islam. Bukanlah sewenang-wenangnya nak bunuh sesiapa secara umum, tidak. Nak melawan musuh-musuh Islam yang kita dah baca daripada ayat yang ke-5 sampai 15 sebelum daripada ini. Maka kenapa berlakunya begitu? Walamma ya'lamillah, supaya menjadi jelas kepada Allah. Menjadi jelas kepada Allah dalam tafsir menyebut supaya menjadi jelas kepada masyarakat, kepada umat Islam, kepada orang beriman, allazina jahadu minkum, siapakah orang yang benar-benar berjihad, bermujahadah, berjuang pada jalan Allah, dan siapa orang munafik. Maka bila berlaku begitu, maka dah nampak pada para sahabat, oh betul lah Nabi kata, orang ni memang munafik. Bila diuji dengan ujian perang, maka dia alasan, wahai Rasulullah, saya tak boleh pergi. Wahai Rasulullah, saya tak boleh nak buat amalan ni. Maka supaya menjadi jelas kepada manusia, supaya manusia tak question, tak soal, kenapa dia dihukum macam ni? Sebab dia solat kot, kenapa dia dikata munafik? Maka ketika datangnya ujian, dalam kes ayat ini adalah ujian peperangan, maka kita boleh beza, kita boleh nampak jelas, oh
inilah golongan munafik. Oh, inilah orang yang benar-benar bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi daripada perkataan walamma ya'lam, dan supaya menjadi jelas apakah pengajaran yang kita boleh dapat, pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, penting dalam kita nak membuat sesuatu keputusan dan penilaian, penting untuk kita mempunyai bukti yang jelas. Penting. Bila kita nak buat sesuatu keputusan, bila kita nak buat sesuatu penilaian, sebab kita sentiasa ada judgement kita. Sentiasa kita perlu buat keputusan. Setiap yang berlaku dalam hidup kita, adanya perlu kita buat keputusan. Maka sebab itu dalam kita nak buat keputusan, jangan sekadar assumption. Jangan sekadar sangkaan. Oh, kenapa orang tu macam ni? Oh, orang tu macam tu sebab aku punya sangkaan kata dia begitu. Tak boleh begitu. Tak boleh. Kita tak boleh menjatuhkan hukuman ataupun membuat keputusan dengan sangkaan semata-mata. Perlu ada bukti yang jelas. Maka sebab itu Allah menghukum manusia dalam keadaan Allah punya ilmu dah sempurna. Maka Allah datangkan ujian supaya manusia lain pun nampak inilah orang yang benar-benar beriman, dia sanggup bermujahadah, berjuang, berjihad pada jalan Allah. Dan inilah dia golongan munafik. Maka adanya ya'lam, adanya penjelasan, adanya bukti yang jelas di situ. Tapi kita lihat pada zaman kita, manusia banyak buat assumption. Dia banyak buat keputusan berdasarkan assumption, berdasarkan sangkaan semata-mata. Dan itu kadang-kala menjadikan dia buat keputusan yang salah, keputusan yang tak betul, keputusan yang sebenarnya kadang-kala boleh membawa kepada maksiat dan dosa. Kan kadang-kala kita bila nampak je orang, kita dah mula sangka buruk pada dia. Kita mula bercakap buruk tentang dia. Maka dosa. Sebab kita dah mula bercakap buruk tentang dia dalam keadaan dia tak begitu pun. Maka bukankah dosa? Maka itu adalah dosa. Maka sebab itu kita perlu ada bukti, penjelasan dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Termasuklah pada anak ke, termasuklah pada orang bawahan, termasuklah pada orang sekeliling. Maka perlu ada bukti. Kalaulah tak, jaga pendengaran, jaga mulut, jaga luaran, jaga hati, jaga fikiran. Jangan kita buat keputusan hanya berdasarkan sangkaan yang tidak mempunyai bukti. Daripada sini juga kita belajar pengajaran yang ketiga. Apakah pengajaran yang ketiga yang kita belajar? Sebenarnya macam contoh dalam kes Nabi dan juga para sahabat, bila datangnya ujian perang, ujian jihad, kena angkat senjata, dan kadang-kala ada kemungkinan berlakunya syahid, pengorbanan diri, pengorbanan jiwa. Maka orang munafik pada waktu itu tak nak. Sebab mereka sebenarnya memang bencikan Islam. Al-Iyazubillah. Mereka sekadar menzahirkan Islam atas sebab-sebab kepentingan peribadi. Tapi di sini, kata para ulama, pengajaran yang ketiga, sebenarnya bila ada ujian, baru kita kenal siapa sahabat kita yang sebenar. Dan siapa yang sebenar ni, siapa yang sebelum ini sebenarnya dia bersama dengan kita kerana ada kepentingan je. Dia bukan kawan kita pun. Dia bukan sahabat pun. Dia bukannya orang yang layak untuk bersama dengan kita pun. Kan kalau kita tengok, seseorang tu bila dia berada pada puncak, ada jawatan, ada kekayaan, ada kemasyhuran, ada segala-galanya, maka banyak kawan dia. Kan banyak kawan dia. Betul ke tidak? Akak-akak, abang-abang pun mungkin di sini dulu pernah ada jawatan. Kan banyak orang berada di sekeliling kita. Kipas lah, aircon lah, puji lah, sanjung lah, macam-macam. Kita banyak. Tapi bila kita dah tak ada, bahkan bila kita kena uji, katakanlah kena uji, ada orang fitnah kita. Ada orang contohnya, al-iyazubillah, moga Allah pelihara, tuduh kita. Ataupun kita berada pada keadaan yang paling rock bottom dalam kehidupan kita, paling bawah,
paling teruk dalam kehidupan kita, maka waktu tu siapa je yang bersama dengan kita? Siapa je yang bersama? Maka Allah datangkan ujian yang berat, peperangan, kena angkat senjata. Allah nak tunjukkan siapa yang benar-benar beriman. Yang benar-benar beriman, wahai Rasulullah, ini dia yang kamu patut beri perhatian. Ini orang yang sanggup berjuang bersama dengan kamu. Nabi SAW kena fitnah, isteri dia berzina. Para sahabat tak percaya. Nabi SAW diserang bertalu-talu dengan senjata, dengan kata-kata, dengan pelbagai serangan oleh musyrikin Quraisy dan golongan Yahudi. Maka pada waktu itu, para sahabat tak tinggalkan baginda. Ini sebenarnya orang yang kita boleh nampak apabila kita kena uji. Sebab itu bila kita kena uji, kadang-kala ada kebaikan dia. Kita boleh kenal, oh orang ni rupanya sebenarnya dia berkawan kerana ada manfaat peribadi dia. Lalu dia tak layak untuk bersama dengan kita. Kita patut berhati-hati. Lalu, sebab itu pengajaran yang ketiga, dengan ujian, baru kita kenal siapa orang yang betul-betul sahabat kita, kawan kita, dan siapa sebenarnya selama ini adalah orang yang tak layak pun bersama dengan kita. Maka itu baru kawan sebenar. Kawan sebenar bukanlah setiap bulan kita nak pergi bagi dia duit sebab dia nak pinjam, maka dia pun kawan. Kita tak bagi dia pinjam sebab dia tak pernah bayar pun, maka dia tak nak kawan. Tak apalah, sebab dia memang tak layak pun jadi kawan kita. Dia tak layak pun jadi kawan kita. Maka sebab itu pengajaran yang ketiga yang kita boleh belajar, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, supaya menjadi jelas siapakah orang yang benar-benar sanggup berjihad, bermujahadah, berjuang pada jalan Allah. Maka daripada sini kita nampak, kenapa? Supaya boleh nampak, oh inilah golongan munafik. Dan golongan munafik pada zaman Nabi ramai. Dalam perang Uhud sahaja jumlah mereka 300 daripada 1000 orang sahabat yang ketika itu dah ada di medan perang. Bayangkan daripada 1000, 300 adalah golongan munafik. Hanya 700 adalah golongan yang benar-benar sanggup berjuang untuk Nabi SAW. Bayangkan beratnya ujian untuk Nabi SAW. Maka ini pengajaran yang ketiga. Dan pengajaran yang keempat, kita masih tak banyak. Allah menceritakan bahawa dengan ujian ini, Allah nak melihat siapakah yang benar-benar menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai walijah. Walijah ni maksudnya best friend. Walajah bermaksud memasuki. Maka maksud daripada walijah di sini adalah orang yang kita masukkan dalam hati kita. Yang kita percaya, yang kita kongsi rahsia, yang kita bercakap dengan dia, yang teman setia, orang kepercayaan, itu disebut walijah. Daripada perkataan wuluj bermaksud memasukkan. Kenapa dipanggil best friend sebagai walijah? Orang yang kita masukkan dalam hati kita. Orang yang kita masukkan dalam hati kita. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kalaulah ada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka di sini pengajaran yang keempat, orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul, mencintai agama, maka teman setia dia adalah Allah, Rasul dan orang beriman. Sebaliknya, dalam tafsir menyebut, orang yang sanggup menjadikan musuh Allah sebagai best friend, sebagai teman setia, maka itu adalah orang-orang munafik. Itu adalah orang-orang munafik. Maka sebab itu orang yang berkawan dengan musuh agama dan dia kata diberi pelbagai alasan, sebenarnya itulah golongan munafik. Tanda-tanda tu dah ada. Kita nak kata dengan pasti, kita tak boleh menghukum. Tetapi tanda-tanda golongan munafik itulah dia. Maka pengajaran yang keempat, orang yang tidak menjadikan Allah, menjadikan Rasul, menjadikan orang beriman sebagai walijah, teman setia, teman rapat, sebagai best friend. Sebalik dia menjadikan musuh Islam, orang yang memusuh Islam sebagai walijah, sebagai best friend, maka sebenarnya itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang gagal dalam ujian ini. Maka sebab itu pengajaran yang keempat yang kita belajar adalah orang yang menjadikan musuh agama
maka itulah tanda-tanda golongan munafik. Orang yang sebenarnya tak mencintai Allah dan Rasul dan orang beriman. Sebab itu kita biasa mendengar pepatah bahawa manusia itu dinilai dengan siapa best friend dia. Kita dah boleh baca, kita dah boleh agak, kita dah boleh ada penilaian kasar bahawa dengan siapa dia punya best friend, maka itulah diri dia. Sebab itu Allah melarang daripada berkawan rapat dengan musuh-musuh Islam. Kerana itulah menunjukkan orang itu orang munafik, sebenarnya dalaman dia memusuh Islam. Kenapa dia tak menjadikan Allah Rasul dan orang beriman sebagai walijah, sebagai teman setia? Maka ini pengajaran yang keempat. Dan pengajaran yang kelima, Allah sebut bahawa Allah sebenarnya maha mengetahui apa yang manusia lakukan. Cuma Allah datangkan ujian supaya manusia nampak siapakah orang benar-benar beriman dan siapakah sebenarnya golongan munafik yang sekadar menzahirkan iman tetapi hati mereka benci kepada agama. Terima kasih kepada 100 orang yang menonton di TikTok dan juga di Facebook. Terima kasih semua. InsyaAllah jam 9.30 nanti saya ada perkongsian berkenaan tentang ambang Ramadan. Amalan-amalan yang patut kita perbanyakkan bila Ramadan nanti. Maka kalaulah berkelapangan jemput bersama insyaAllah jam 9.30 nanti. Jumpa lagi esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Dan kemudian hari Khamis nanti akan ada daurah, cuma ianya adalah tertutup. Maka ada yuran penyertaannya lebih kurang RM20 untuk daurah solat. Kalaulah nak join secara online pun boleh. Saya telah pinkan posternya di bahagian paling atas. Maka itu adalah pada hari Khamis insya-Allah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atia. Shalom semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Dah.